Okey rekan, kita sama dengan Naimanto Sierra India ni. So selepas ni ke mana lagi kawasan ataupun kampung yang kita nak masuk untuk menghantar bantuan makanan yang amat-amat diperlukan oleh penduduk terjejas banjir ni rakan? 9 2 Sierra Yankee Delta 9 2 Echo 2 standby. Sierra Yankee Delta. Okey, untuk kes ni kita akan masuk ke sini dan saya rasa perlu kita tanya orang kampung untuk maklumat yang terperinci. Masa kita masuk nanti kita akan tanya orang kampung lah kerana dia lebih mengetahui yang apa. Okey. Perjalanan diteruskan. Walaupun sudah awal pagi, namun kumpulan pertubuhan bukan kerajaan NGO bersama-sama Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional yang menyertai misi kemanusiaan banjir di Kelantan tetap bersemangat membawa bekalan makanan untuk diserahkan kepada penduduk terjejas banjir. Dalam suasana gelap dan melalui laluan yang sempit ditambah pula dengan keadaan berkabus, kami meneruskan juga tujuan asal iaitu memasuki kampung Cucuh Putri di Manik Urai, iaitu salah satu kampung yang terjejas teruk akibat banjir. Pergerakan konvoi ke Manik Urai dari Laloh sepatutnya hanya mengambil masa 20 minit. Namun disebabkan kejadian tanah runtuh dan jalan rosak di Kampung Ragu, perjalanan konvoi melangkau 5 jam. Biarpun apa jua cabaran yang dihadapi termasuk kami sendiri terpaksa menahan lapar semasa menghantar bantuan, misi perlu diteruskan. Bagi memastikan barangan bantuan keperluan asas ini sampai kepada golongan sasar, kami menemui penduduk tempatan untuk mengenal pasti kampung manakah yang amat-amat memerlukan bantuan makanan. Selepas betul-betul yakin dengan tunjuk arah penduduk, kami meneruskan perjalanan ke destinasi yang dimaksudkan. Kejujuran penduduk di sekitar Manik Urai membuatkan kami terharu. Beberapa penduduk yang sebelum ini telah menerima bantuan dan rumah mereka tidak terjejas akibat banjir memaklumkan. Kami cuma perlu sardin 2 hingga 3 tin saja. Bantuan lain ini tuan-tuan boleh hantar terus kepada penduduk yang lebih memerlukan. Sikap penduduk seperti ini amat ditagih dan sekaligus dapat membantu NGO atau agensi kerajaan menyerahkan bantuan pada mereka yang amat-amat memerlukan. Waktu sekarang telah pun pukul 12.35 tengah malam. Namun usaha untuk mengagihkan dan juga menyampaikan bantuan makanan dan pakaian diteruskan kepada penduduk di sekitar Manik Urai ini, di mana bantuan dan sumbangan ini disampaikan sendiri oleh Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional serta badan-badan NGO yang berada di seluruh negara. Inilah usaha murni mereka untuk membantu dan meringankan bebanan penduduk-penduduk terjejas banjir di sekitar Kuala Krai ini. Akhirnya destinasi yang ditetapkan berjaya kami temui dan semua barangan bantuan yang dibawa menggunakan kenderaan pacuan 4 roda kami tinggalkan di situ. Mereka sangat memerlukannya. Visual ini sudah cukup membuktikan biarpun sudah lewat malam, penduduk di kalangan anak-anak muda masih sanggup membantu kami memunggah semua bekalan makanan untuk disimpan dalam pusat penyimpanan sementara sebelum diagihkan kepada penduduk terjejas. Bagi kaki tangan awam yang berjaya menunaikan tanggungjawab ini, sudah pasti rasa puas di hati. Bagi anggota NGO pula, mereka sudah tentu lebih bersemangat untuk meneruskan misi seperti ini. Pada malam ni kita teruskan malam yang kita kumpulkan daripada sumbangan daripada TKMT seluruh Malaysia, daripada barangan asas makanan dan juga pakaian lah. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Reporter Rangga, Sekian Bantuan Sukarela, Support Unity dan juga Media Community seluruh Malaysia kerana bersatu memberi tenaga dalam mengumpulkan
Jadi barang-barang keperluan di Malaysia untuk dihantar ke Pati Timur, terutama di negeri Kelantan lah. Panggil walaupun jauhan datang ke Kelakar ini dalam hal ini bantuan daripada kerajaan, ada orang ramai yang memberi dan kami sedia mengantarkan bantuan ini akan hantar ke tangan yang berkuasa. Mokhtar Ahmad, wakil penduduk, amat berterima kasih dengan bantuan yang diagihkan. Dalam pada itu, beliau menyangkal berita yang tersebar di dalam media sosial mengatakan terlalu ramai kematian ketika banjir melanda. Sebenarnya ini ada juga lah, tapi tidak keseluruhan. Pasal bila kita baca tahu alamak takkan sampai macam tu kan keadaannya. Kita peranjat. Berita-berita ni banyak yang pasukan kematian, tapi ada juga kematian. Tak yang dilakukan dalam WhatsApp. Menjelang pagi, bantuan diteruskan lagi, walaupun hanya 3 jam dapat melepas lelah dan melelapkan mata di dalam kenderaan yang diparkir di bawah bangunan kesedar Kuala Krai. Misi kali ini ke Kampung Sokor di Tanah Merah. Kampung ini agak terpencil dan kami akan menghadapi cabaran yang lebih getir kerana dikabarkan laluan ke kampung ini hanya boleh dilalui kenderaan pacuan 4 roda. Majlis Belia Malaysia MBM mengepalai misi kali ini. Skuad Alpha RTM selain membuat liputan, kami turut menyerahkan sumbangan hasil usaha Puspanita KKMM yang mengumpul pelbagai barangan termasuk makanan, pakaian, tual wanita, lampin pakai buang kanak-kanak dan minuman. Kisah terperangkap di tengah-tengah hutan, kenderaan pacuan 4 roda terpaksa ditarik dengan traktor. Semuanya selepas ini. Tabung Kemanusiaan Komunikasi dan Multimedia Malaysia dibuka bermula 24 Disember 2014 hingga 31 Januari 2015 untuk membolehkan orang ramai menghulurkan sumbangan kepada mereka yang terjejas akibat banjir. SMS banjir sertakan amaun yang anda ingin sumbangkan. Contoh, banjir 5, banjir jarak 5 untuk RM5 dan hantarkan ke 13999. Amaun-amaun yang boleh disumbangkan adalah RM1, RM3, RM5, RM10, RM15, RM20, RM30, RM40 atau RM50. Sumbangan anda amat bermakna. Motivate anak-anak saya. Dia kata bukan senang seorang ibu nak jadi pemandu teksi. Lebih kepada berfashion. Pemilihan materialnya adalah sangat penting untuk sesuatu jubah. Secara jujurnya, saya tak pernah pun naik mana-mana gunung pun sebelum ni. Pergi cari orang positif selalu dengan orang yang positif. Bakat semujadi yang Allah berikan untuk kita kita menzahirkan kecantikan kita sendiri. Membuka kelas. Jadi saya rasa ilmu yang ada pada saya tu elok kita kongsi bersama. Adakah anda seorang yang kreatif memberi cadangan? Jom tonton, cadang dan menang dalam Dokodrama Ungu Pelangi. Langkah pertama, tonton Dokodrama Ungu Pelangi setiap Rabu 10.30 malam. Dokodrama minggu ini. Sekarang ni dah ada masalah. Siapa nak tangguh? Dia cuma bagi tahu aku, kawan Hashim ada pengalaman. Anita. Langkah kedua, emailkan kepada kami cadangan atau pendapat daripada permasalahan watak utama dalam Dokodrama minggu ini di cadangan@unggupelangi.com.my. Langkah ketiga, pemenang akan diumumkan pada episod akan datang dan di laman sesawang Unggu Pelangi. Berikut merupakan hadiah yang bakal dimenangi oleh para pemenang. Untuk maklumat lanjut, layari www.unggupelangi.com.my, Facebook Unggu Pelangi dan TV1. Siri pertama seumpamanya di Malaysia, Dokodrama Ungu Pelangi, hanya di TV1.
Demi untuk memastikan penduduk 3 kampung di Tanah Merah mendapat bekalan makanan dan keperluan asas selepas terperangkap akibat banjir selama 8 hari lalu, sekumpulan belia meredah belantara dan selut untuk ke lokasi. Kesanggupan mereka amat berbaloi apabila dapat menyerahkan sendiri bantuan itu ke tangan penduduk terjejas banjir yang sememangnya menanti rombongan bantuan. Penderitaan penduduk di Kampung Soko Baru, Kampung Serigawan dan Kampung Ceganerak yang terputus hubungan akibat banjir mendapat perhatian ramai dan pelbagai bantuan segera dihantar ke kampung terbabit. Bagaimanapun, penghantaran bantuan makanan dan keperluan asas di ketiga-tiga kampung itu bukan mudah kerana terpaksa melalui pelbagai rintangan dan cabaran, termasuk berdepan laluan berbukit dan berselut serta berbahaya. Perjalanan bermula 2 petang, tetapi kami hanya sampai ke Kampung Soko selepas jam 12 tengah malam. Baik, ketika ini kami masih lagi belum sampai ke destinasi yang dituju, iaitu di Kampung Soko untuk menghantar bantuan daripada Majlis Belia Malaysia. Telah 2 laluan yang kami pergi sebelum ini, namun kedua-dua laluan tersebut masih lagi tidak boleh dilalui kerana paras air masih lagi tinggi, dan kami menuju ke satu lagi laluan yang mungkin akan boleh membawa kami terus ke Kampung Soko. Skuad Alpha RTM bersama-sama misi bantuan banjir Majlis Belia Malaysia MBM terpaksa menggunakan kenderaan pacuan 4 roda. Perjalanannya mengambil masa lebih 5 jam, termasuk berpatah balik menggunakan 3 laluan alternatif. Laluan pertama di Ladang Kerila tidak boleh dilalui berikutan paras air masih tinggi. Begitu juga laluan kedua di Kuala Tiga. Akhirnya, kami menggunakan laluan terakhir. Itu pun dengan bantuan traktor. Dengan kecekapan pemandu dan kecekalan sahaja yang menjamin bantuan yang dibawa dapat diserahkan ke tangan penduduk. Spotlight tercabut, terkena buluh, terkena pangkal buluh, tercabut spotlight itu pecah. Presiden MBM Muhammad Maliki Muhammad Rafi'i mengetuai sendiri misi itu dan berjaya memasuki kampung berkenaan walaupun berdepan risiko yang tinggi. Ya, sebenarnya bantuan yang kita kumpul ada banyak. Kita himpunkan di Hospital University Sains Malaysia. Tapi untuk hari ini sebenarnya adalah bantuan awalan yang sebenarnya kami tidak jangkakan keadaan seburuk ini. Jadi kami bawa mengikut kemampuan logistik kami. Dengan ada 5 pacuan 4 roda, jadi kami membawa barangan-barangan yang dirasakan kritikal. Selepas berhempas pulas, akhirnya pukul 12.15 tengah malam, kami berjaya sampai ke kampung berkenaan. Dan sebaik sampai, penduduk sudah menunggu bagi menerima bekalan makanan yang dibawa. Akhirnya setelah perjalanan hampir 10 jam, kami bertolak tadi pukul 2 petang dan kini hampir pukul 12 malam kami tiba ke destinasi yang dituju, Kampung Soko, untuk menghulurkan bantuan kepada penduduk terjejas banjir. Bagi penduduk, sudah pasti mereka teruja dan berterima kasih dengan bantuan yang diterima. Keluar kabut. Masa tu keluar kabut. Sebab pagi, saya sendiri pun, masa tu pukul 3.30 pagi saya naik ke rumah, saya balik ke rumah. Lepas tu saya tak tidur daripada pukul 3.30 pagi tu orang-orang kampung semua pindah bagai. Semua keluar kabut sebab air naik secara mendadak. Sebab kita tak pernah tengok air naik macam ni. Lepas tu masing-masing buat ni buat sipai bagai masing-masing apa yang perlu di sipai lah. Berapa biji rumah yang musnah? Kalau kira dalam kampung saya ni tidak termasuk kampung kecil macam Ceganerak, Terawai tu, kalau kampung saya ni 50 buah. 50 buah semua tergelar, termasuk kecuali rumah saya dengan rumah member saya dua buah, 3 buah lagi tak tergelar. Hal lain semua tergelar, jadi laut sini. Dengan sekolah apa, sebab sekolah kita tak boleh nak buat untuk tempat pemindahan banjir, tak boleh. Sekolah kita sebab sekolah kita rendah. Kawasan lokasi sekolah tu rendah, berhampiran dengan sungai kan. Jadi kita tak boleh nak guna sekolah untuk kawasan pemindahan banjir. Terpaksa kita lari naik ke kawasan yang lebih tinggi lah. Macam kawasan tepi tu ada bukit apa semua, kita naik ke bukit.
tinggi mana air? Air kalau ikut dalam kampung ni lebih kurang depan rumah saya pun 2 meter. Lepas tu kalau kawasan sekolah tu, bangunan sekolah 2 tingkat tu memang tergelam. Yalah, alhamdulillah lah malam ni saya pun tak tahu MBN kata hantar batu lah. Saya mewakili penduduk kampung dan beliau Musaka mengucapkan banyak ribuan terima kasih pada MBM terutama sekali pada YDP kita Abeki ya. Sini tak ada dewan. Duduk macam-macam rumah nopel satu. Tak ada dewan. Tak ada tempat. Tak ada tanah nak buat dewan. Habis tu pindah dekat mana? Ya, pergi pada sana pun. Kali mana ada yo. Pas masing-masing. Yang orang lain? Ya orang lain pun. Sampai 20 sebuah rumah, 30 sebuah rumah. Wak kemuh, tabukit lah macam-macam. Maksudnya yang ada tu, yang 10 buah rumah yang tak kena itulah yang... Dia tepi tu. Bawah sini ada 6 buah rumah. 5 buah rumah tak dapat banjir. Penuh situ. Situasinya cukup panik lah kerana air memang cepat sekali naik. Dan kalau nak kira dari segi kedudukan, kampung kami ni dikira tinggi jugalah. Jadi kami memang tak menyangka yang kami akan tenggelam pada banjir kali ini. Itulah jadi persediaan kami memang tidak sediakan. Dan kami terpaksa bermalam di bukit lah untuk menyelamatkan nyawa kami masing-masing. Kerana boleh katakan 95% daripada rumah kami tenggelam. So, masa pergi ke bukit tu macam mana tu? Naik bot ke jalan kaki? Tak ada, jalan kaki lah. Kami semua jalan kaki. Pasal sini kami tak ada bot. Jadi kami semua berjalan kaki lah. Yang tua apa pun semua jalan kaki. Jadi kami membuat 2 penempatan kerana kami ni sekitar dalam 200 orang. Jadi kami buat 2 penempatan. Dalam kemah lah kami duduknya. Secara langsung, perbincangan dari pelbagai dimensi memberikan maklumat yang tepat. Mengangkat suara anda kerana kami yakin anda berhak didengari. Mengisi dialog, Rabu, 9 malam. Adakah anda kreatif menghasilkan klip video dan poster? Sertai kami dalam pertandingan klip video dan poster untuk tribute P. Ramlee. Untuk menyertai pertandingan klip video, muat turun satu footage daripada 13 telefilm tribute P. Ramlee berserta satu lagu daripada 13 lagu yang ada. Hasilkan satu klip video kreatif daripada footage yang telah anda pilih berserta dengan lagu untuk dijadikan latar belakang klip video tersebut. Untuk menyertai pertandingan poster, peserta haruslah memuat turun satu footage daripada 13 telefilm tribute P. Ramlee dan hasilkan satu poster paling kreatif dalam saiz A1. Hadiah-hadiah menarik menanti pemenang. Untuk maklumat lanjut, syarat dan terma, boleh layari website dan Facebook Tribute P. Ramlee. Pilih satu teman sendiri.
Isu bantuan makanan tidak sampai ke perkampungan yang terjejas banjir yang didakwa tidak dihantar berjaya kami rungkai. Bukan kerana jabatan atau pasukan penyelamat tidak berusaha menghantarnya, tetapi disebabkan kekangan dan keselamatan bekalan ke kawasan pendalaman agak lewat. Bagaimanapun pasukan penyelamat tidak duduk diam. Mereka tetap menghantarnya menggunakan helikopter sejak banjir bermula lagi. Dakwaan penduduk Kampung Soko tidak mendapat bantuan bekalan makanan yang tersebar melalui media sosial disangkal sendiri oleh penduduk. Bagi anggota MBM pula, mereka puas kerana dapat berbakti dan menyerahkan bantuan ke kawasan pendalaman sekaligus meringankan penderitaan penduduk terjejas banjir. Alhamdulillah, syukur sangat sebab inilah satu-satunya kampung di Mukim ataupun Dun Kuala Ipoh ini yang agak sukar dihubungi, dan kalau berlaku musibah ataupun bencana, inilah satu-satunya tempat yang terputus hubungan dengan dunia luar dan terkepung. Dan bila kita dapat sampai di sini setelah melalui perjalanan yang sukar, berbukit-bukau, jalan yang licin, kita dapat bayangkan bagaimana penduduk merasai ataupun mereka merasai kesukaran untuk mendapatkan makanan, terputusnya hubungan dengan dunia luar, berada dalam kegelapan, terputus bekalan elektrik, lilin dan sebagainya. Jadi bila dapat sampai, perjalanan yang kalau biasanya hanya sejam ataupun sejam setengah dapat sampai ke sini, tetapi hari ini kami bertolak dari jam 5.20 petang menyambut tahun baru di Kampung Soko ini. Jadi ini pengalaman yang tidak dapat dilupakan, dan sepanjang 43 tahun hidup inilah kali pertama melihat banjir seolah-olah tsunami kecil. Saya nak flashback balik pada hari pertama lagi. Memang kita melihat situasi terutama di Tanah Merah lah, kita fokus di Tanah Merah. Saya melihat ada banyak tempat yang tidak menerima bantuan. Jadi kita mengambil inisiatif collect duit rakan-rakan, guna apa sahaja sumber yang ada. Yang pertama sekali pada hari pertama yang paling mencabar lah, saya flashback sikit, paling mencabar kita meredah banjir yang hampir tenggelam lori, naik lori masa tu. Lori yang melalui jalan-jalan bukit dan sampailah ke Tanah Merah. Yang itu yang pertama. Jadi kalau nak dibandingkan hari ini, jauh lah, sangat-sangat jauh mencabar pada hari ini. Pada petang tadi kita packing semua barang. Kita dah set mindset apa pun kita kena hantar juga ke tempat ni. Jadi target kita tu alhamdulillah tercapai. Kita melihat sambutan orang-orang setempat yang menyambut kita dengan ada linangan air mata. Kita amat terharu lah dengan keadaan banjir ni. Jadi kita, bagi kita sebagai belia Malaysia, ini tanggungjawab kita untuk menolong rakyat Malaysia pada saat-saat yang susah dan kritikal ni. Ya. Bagi saya, apabila kita menghadapi bencana alam, apabila kita nak tolong orang, sebenarnya kita tak boleh kira asal latar belakang atau warna kulit atau masalah kaum. Jadi bagi kita amat menghargai peluang macam ini, di mana kita adalah satu belia satu Malaysia yang sejati. Dan ini adalah tanggungjawab kita. Jadi sebenarnya pelibatan pemuda atau belia Cina sebenarnya pun agak agresif di sebelah KL. Yang saya tahu, banyak kawan saya yang sendiri yang hantar pasukan secara individu atau pasukan atau persatuan dan ke Pahang, Terengganu dan Kelantan as well. Bagi saya amat pentinglah, terutama pada masa kritikal ini, kalau boleh kita sama-sama bersama-sama untuk menghadapi masalah seperti macam ini. Di hari ini, pengalaman pada hari ini memang di luar jangkaan. Dari segi cari tempat untuk kita memberi bantuan, dan dari segi cara kita masuk kawasan masa banjir. Jadi ini satu cabaran saya rasa amat bermakna bagi belia kita. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Bantuan ini sebahagian kecil yang mampu kami sumbangkan. Bantuan perlu diteruskan.
Semangat perlu diberikan supaya mereka dapat meneruskan hidup membina semula kemusnahan dan melalui masa depan dengan sempurna. Catatan Zam Hadisidik, Skor Alpha, RTM.